Taala wabarakatuh. Bagi memberkati kelas kita pada hari ini, mari sama-sama kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sama-sama mulakan doa sebelum belajar. You dah kasih diorang slide Al-Kahfi juga kan? Ya. Okay, kita start dengan doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, since we are dalam topik surah Al-Kahfi, jadi kita akan mulakan pada setiap sesi, kita akan mulakan dengan 10 ayat pertama, bacaan 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi. Okey, mari kita mula sama-sama. Okey, saya bagi fikasian dulu slide bagi siapa yang belum ada. Tak apa, it's okay, you send aje lah. Okay, kita tunggu sama-sama kita baca. Yalah, ada tak? Ada kan? Ada. Dah ada? Okey, baik, mari sama-sama kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.
Okey, kenapa kita baca surah Al-Kahfi setiap kali kita nak mula apa pelajaran kita? Kerana antara hikmahnya adalah surah Al-Kahfi ini dapat memberi kita cahaya daripada Jumaat ini sampai Jumaat hadapan. Itu bacaan surah Al-Kahfi secara menyeluruh. Tetapi amalan yang kita amalkan 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi ini mampu selamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni besar, bukan sahaja Dajjal secara fizikal, antara fitnah-fitnah Dajjal yang lain adalah fitnah-fitnah dunia secara general. Jadi kalau kita selalu amalkan 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi ini setiap hari, insya-Allah kita akan dilindungi daripada fitnah-fitnah dunia yang sedia ada. Okey. Jadi minggu yang lepas kita dah kita dah belajar ayat pertama dan sedikit daripada ayat yang kedua. Okey, kita ulang sedikit lagi. Ayat pertama berkenaan dengan sifat Al-Quran yang pertama. Okey, sifat Al-Quran yang pertama apa dia? Lam yaj'al lahu iwaja. Al-Quran itu telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan sifat Al-Quran itu sendiri yang pertama adalah tidak bengkok. Tidak bengkok ni maksudnya apa? Al-Quran ni tak akan terpesong selama-lamanya. Itu janji Allah. Kalau kita lihat total kitab yang kita kena percaya ada 4, betul? Yang pertama Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Okay, kita kena percaya pada 4 kitab. Tetapi yang kita boleh guna pakai, the one that we can only use is the last one, Al-Quran. Yang lagi 3 ni kita kena percaya tapi dah tak boleh amalkan. Sebab sekiranya wujud pun kitab tu pada hari ini, kitab itu dah banyak dimodifikasikan. Okey, dan kenapa tak perlu pun ikut 3 kitab ni? Kerana apa yang penting ada dalam 3 kitab ni dah dimasukkan isinya dalam Al-Quran. Jadi cukuplah Al-Quran tu dah terlampau cukup sempurna untuk kita amalkan. Tak perlu nak rujuk kepada kitab-kitab yang lain. Okey, itu sifat Al-Quran yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua pula Allah cakap apa? Allah cakap qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Okey, yang kita dah sentuh sikit kan yang pada minggu yang bila tu 3-4 minggu yang lepas tu. Sifat yang kedua Al-Quran adalah qayyiman. Qayyiman ni adalah ayat pertama, perkataan pertama daripada ayat yang kedua. Okey, qayyiman. Qayyiman maksudnya apa? Tegak ataupun upright macam itulah. So kerana apa bila kita dah sentuh sifat Al-Quran yang pertama tadi tu yang tak akan terpesong, so Allah sambung ke ayat yang kedua dalam surah Al-Kahfi ni dengan dimulakan dengan perkataan qayyiman. Kerana apa? Bila kita berpegang kepada Al-Quran tersebut, apabila kita berpegang, kenapa kita kena pegang kepada Al-Quran tersebut? Untuk kita menempuh satu ujian yang sangat dahsyat yang akan berlaku. Okey, dan ujian ini belum berlaku lagi. Okey, so ini adalah warning senang kata Allah warning. Warning dalam ayat ni akan berlaku satu perkara yang sangat dahsyat. Okey, apa perkataan dahsyat tu? Ba'san syadidan, satu perkara yang sangat dahsyat. Boleh jadi perang yang sangat dahsyat, boleh jadi fitnah Dajjal, boleh jadi ujian yang berat dan kena umat akhir zaman ni kena tempuh. Okey. Kenapa? Macam mana kita tahu ini adalah azab yang begitu berat? Sebab Allah sambung ba'san syadidan min ladunhu. Bukan dari sisi manusia tahu, tapi dari sisi Allah. So nak kata apa tahu? Allah cakap, kita tahu sebelum ni banyak kisah-kisah yang telah terjadi. Contoh kisah Nabi Nuh. Ingat tak kisah Nabi Nuh? Kisah Nabi Nuh di mana apa jadi? Nabi Nuh kan diperintahkan oleh Allah untuk bina kapal dan bawa semua orang-orang yang beriman untuk keluar daripada tempat tersebut. Kerana tempat tersebut terlampau ramai orang-orang yang tidak beriman dan mengingkari Nabi Nuh sendiri. Okey, dan seperti mana kita tahu Nabi Nuh ni walaupun hidup beratus-ratus tahun namanya, tapi umat Nabi Nuh tak seramai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi Nuh kita tengok dia berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun. Berapa lama dah hidup Allah Ta'ala alam. Tapi lama gitu tau. Lama gitu orang yang ikut dia tu tak ramai. Apa page? Page apa ni? 30. 950 years. Okay, dia ajak orang untuk percaya kepada Allah 950 years. Tapi tak banyak yang ikut. Hatta
anak dia sendiri pun tak nak ikut. Betul? Hatta anak dia sendiri tak ikut. Lalu apa jadi? Allah suruh Nabi Nuh bina kapal, lalu berlayar. Dan apa terjadi kepada orang-orang yang tidak beriman ni, kepada orang yang go against Nabi Nuh ni? Tenggelam. So maknanya itu adalah seluruh orang kat situ dipupuskan. So yang mana yang hidup hanya yang beriman yang sedikit sahaja bilangannya. Okey? Dan kita rasa itu adalah satu perkara yang dahsyat ke yang biasa-biasa je? Dahsyatlah sebab hilang kan orang. So tinggal sikit je population yang ada kat dunia ni. Okey? Lepas tu lepas Nabi Nuh, Nabi siapa pula? Nabi Adam, Idris, Hud, Nabi Hud. Nabi Hud pun sama juga. Umatnya ditenggelam, umatnya dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah kerana tak nak dengar cakap Nabi. So again, Allah hancurkan orang-orang yang tidak beriman. Lepas tu Nabi Saleh pula pun sama, again and again, sampailah Nabi Ibrahim onwards, yang dah tak ada dah umat dihapuskan lagi. So mana Nabi Ibrahim, sebelum Nabi Ibrahim ni kebanyakannya umat dihapuskan. Begitu juga dengan kisah Nabi Musa. Nabi Musa dia tak hapus seluruh nation, tapi pengikut Firaun tu sendiri ditenggelamkan. Okay, so benda-benda ni pada kita je dah dahsyat dah. Yalah, semua orang kan dimatikan oleh Allah, diberikan orang kata azab cash dekat dunia. Okay? Tapi itu semua tak akan menandingi, tak boleh challenge dengan ba'san syadidah min laduni ini akan berlaku pada akhir zaman. Yang mana Allah sebut dalam ayat yang kedua ni. Ini belum lagi terjadi. Perkara ini belum lagi terjadi, tapi Allah dah cakap ini adalah yang paling dahsyat sekali yang akan berlaku dekat dalam dunia ni. Tak ada yang lebih dahsyat. Apa dia? Kemunculan Dajjal itu sendiri. Okey, kemunculan Dajjal itu sendiri. Okey, so maknanya Dajjal ini adalah satu orang kata satu makhluk Allah, satu manusia yang mana ilmu sihirnya begitu kuat sampai mana kita ini kalau biasa-biasa je, kita kalau berjumpa dengan dia, na'udzubillah min zalik, kita akan terkeluar, kita akan orang kata terkeluar daripada percaya kepada Allah. Sebab itu Allah gunakan, Allah start ayat kedua ni dengan qayyiman. Qayyiman, Allah suruh kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Dia umpama apa tahu? Macam you guys naik bas tak? Naik bas kan? You kalau naik bas, seat full, you duduk kan you diri? Diri lah kan? Diri tu you diri sahaja kan you pegang? Pegang lah kan? Pegang pun ada level pegang tak tahu. Kadang-kadang kita pegang sambil main phone. Betul? Kadang-kadang kalau tengok driver ni macam dah bawa ada huru-hara, kita pegang kuat sikit tu sebab takut jatuh. So ada umpama macam itu. You bayangkan kalau kita naik bas, so kita pegang tapi pegang sambil lewa. So maknanya bila bas tu jalan kita kat terhuyung, hayang, terhuyung, hayang. Sama juga kalau kita pegang Quran, tapi kita pegang Quran sekejap on, sekejap off, sekejap on, sekejap off. So maknanya iman kita macam itulah. Datang hujan sikit, kita pun terleka. Datang kesenangan sikit, kita pun terleka. Tapi kalau kita ada masa bila ujian datang, bus driver tu bawa huru-hara, so kita pun pegang kuat-kuat, kita akan jatuh tak? InsyaAllah tidak. InsyaAllah tidak. Tapi bayangkan kalau kita tak pegang, action kan, naik bas diri diam. Bas pun jam brake, kita pun jatuh. Kita jatuh. So, bayangkanlah kehidupan kita sebagai seorang Islam, Al-Quran itu tidak dipegang langsung, tidak diamalkan langsung. Bila ujian menimpa, jam break, kita akan tersungkur. Tersungkur boleh bangun balik tak? Kalau boleh bangun, ada peluang untuk kita bangun, kita masih boleh bangun, Alhamdulillah. Tapi bayangkan kalau kita tersungkur terus habis. Boleh jadi kan? Jam break, jatuh, patah, tak boleh bangun. Betul? Itu pun masih ada peluang lagi orang kata. Tapi kalau jam break, jatuh terus meninggal, tak sempat bertaubat, apa akan jadi dengan kehidupan kita? Sebab tu Allah mulakan ayat nombor 2 ni dengan qayyiman. So Allah suruh kita berpegang teguh dengan Al-Quran untuk kita hadapi, semoga kita hadapilah, untuk kita hadapi sekiranya diizinkan Allah, sekiranya itu takdir kita, untuk kita hadapi apabila kita berjumpa dengan Dajjal kelak. Okay, Allah Ta'ala bila Dajjal akan keluar, sejujurnya saya selalu doa lah tak naklah jumpa, sebab kita tak tahu apa akan jadi kalau jumpa. Tapi kita tak tahu kan bila perkara ini akan berlaku. Tapi orang kata ini semua adalah preparation kita lah, persediaan kita untuk tempuh sekiranya kita ni
kena ditakdirkan untuk bertemu dengan Dajjal. Kenapa? Bila Dajjal turun ni, dia akan pergi ke seluruh tempat, kecuali Mekah dan Madinah saja. Okey, kecuali Mekah dan Madinah saja. Okey. So, mana sebab tu Allah gunakan, Allah start dengan qaiman. Pegang teguh dengan Al-Quran. Sesungguhnya kalau kita berpegang teguh, ini akan selamatkan kita daripada qaiman liyunzira ba'sa jadidan. Ini akan selamatkan kita daripada peristiwa yang dahsyat tersebut. Okey. So, maknanya bila kita dah prepare diri kita ni, kita dah berpegang teguh, kita amalkan, kita cuba untuk belajar Al-Quran. Tak tahu baca sekarang, tak apa, belajar. Yang penting kita ada effort untuk belajar. Allah tak tanya esok, bila kita meninggal, jumpa dekat akhirat, Allah tak tanya sampai bila kau dah khatam berapa kali. Tak. Kau dah pandai baca taranum lagu mana. Tak. Allah tak tanya itu semua. Tapi Allah tengok effort kita, usaha kita untuk kita kenal dengan Al-Quran tersebut, untuk kita belajar Al-Quran tersebut. Hatta walaupun kita meninggal, contohlah kita baru nak belajar Al-Quran sekarang, baru nak start Iqra. Tiba-tiba sebelum Iqra pun tak habis, kita dah meninggal. Allah pandang tak usaha kita, Allah pandang. Walaupun kita belum start membaca Al-Quran. Tapi sebab apa? Sebab kita usaha ke arah tersebut. Jadi bila kita nak cuba, setiap daripada kita adalah manusia biasa. Setiap daripada kita melakukan dosa. So, setiap daripada kita pasti akan ada, orang kata, inisiatif untuk berubah ke arah menjadi yang lebih baik. Nak ubah ke arah lebih baik, ikut sendiri masing-masing. Orang kata, bukanlah kata jangan dengar cakap orang. Cakap orang yang baik-baik kita boleh dengar. Tapi cakap orang yang tak baik, yang asyik nak menyindir, yang ni yang kita kena buang jauh-jauh. Sebab perkataan-perkataan yang itu, dia tak healthy kan untuk kita kan? Tak healthy untuk kita. So, buang jauh-jauh. Kita dalam hidup ni nak kena pandai filter. Pandai filter orang, pandai filter kata-kata, supaya kita dapat fokus kepada diri kita lebih. Fokus kepada diri kita lebih. Sebab sebelum kita nak sayang orang lain, kita nak kena sayang diri kita dulu. Baru kita mampu untuk share that love kepada orang lain. Kita tak boleh asyik sibuk sayang orang lain, tapi diri kita sendiri terabai. Cannot. We must love ourselves. Okay? Jadi salah satu cara untuk sayangi diri sendiri adalah dengan kenal siapa pencipta kita. Kalau kita kenal siapa pencipta kita, kenapa kita dilahirkan sebegini, kenapa kehidupan kita sebegini, kenapa ibu bapa kita dipilih orang yang sebegini, adik-beradik kita dipilih orang yang sebegini, suami kita dipilih orang yang sebegini, anak kita dipilih orang yang sebegini. Kalau kita kenal dan kita faham setiap hikmah yang terjadi, yang Allah datangkan kepada kita, kita akan jalani hidup ini dengan tenang, insya-Allah. Sebab apa? Sebab kita belajar tentang kehidupan kita sendiri. Okey? Jadi itu yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran. Kerana apa? Allah sambung dalam ayat yang sama, ayat yang kedua, Allah cakap qaiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Allah sambung slide yang seterusnya, wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Wa yubashshira ni maksudnya apa? Memberi berita gembira. Okey, tapi perkataan Arab dia ada model, dia way more than that. Okey, dia bukan setakat memberi berita gembira, tapi seolah-olah Allah ucapkan tahniah. Allah ucapkan tahniah. So, contoh, kalau saya sampaikan good news, kalau awak dapat good news tu tak semestinya kita yang dapat, betul tak? Good news is good news. Betul? Tapi sama ada kita dapat atau tidak, belum tentu. Betul tak? Jadi kalau contoh saya cakap okay, hari ini ada good news, siapa yang datang ke kelas hari ini saya akan kasih, ada orang yang akan saya kasih $100. Contoh. Good news tak? Good news. So semua datang dengan harapan mungkin saya kot yang dapat. Betul tak? Itu good news. Betul? Tapi beza tak kalau saya cakap okey, tahniah, siapa yang datang hari ini semua akan dapat $100. Beza tak? Semua datang dengan harapan yang begitu besar, best hari ini dapat macam-macam. Okey, so itu yang Allah, itu yang membawa apa maksudnya wa yubashshira dekat sini. Allah ucapkan tahniah, Allah sampaikan berita gembira kepada siapa? Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Okey, al-mu'minin ni orang-orang yang beriman. Okey, siapa orang-orang yang beriman yang bagaimana? Ya'maluna shalihat, yang melakukan kebaikan. Shalihat ni kebaikan. Okey. Bila
ada para mufassir yang menerangkan berbeza perkataan al-mu'minin. Awak pernah dengar tak perkataan kalau baca Quran apa kan? Ya ayyuhallazina amanu. Pernah dengar tak? Biasa dengar allazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Allazina amanu tu bermaksud yang beriman. Okey, itu verb. Kalau al-mu'minin kat sini now, orangnya lah orang-orang yang beriman. Kalau allazina amanu, yang beriman, mereka yang beriman. Okey? Apa bezanya? Bezanya adalah kalau dekat Al-Quran kita tengokkan ya ayyuhallazina amanu. Selalu Allah gunakan start dengan itulah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai mereka yang beriman. Nanti Allah akan sampaikanlah perintah Allah ke ataupun Allah akan sampaikan apa sahaja. Okey. So apa bezanya adalah allazina amanu ni adalah mereka yang sedang dalam proses untuk meningkatkan keimanan masing-masing. Macam kita ni lah kan, kita ni masing-masing nak cuba untuk meningkatkan keimanan dari hari ke hari. Ada masa kita jatuh, ada masa kita bangun dan sebagainya. Tapi kalau al-mu'minin ni orang yang beriman, maksudnya imannya dah tetap. Kalau allazina amanu ni dia masih boleh goyang-goyang lagi. Goyang-goyang kalau ada kesenangan datang mungkin kita leka sedikit, kalau ada ujian datang mungkin kita leka sedikit dan sebagainya. Tapi kalau al-mu'minin ni orang-orang yang beriman ni, apa jua badai melanda pun keimanan dia tetap utuh, tak akan goyang walaupun sedikit. Contoh para sahabat lah kan, macam contoh para sahabat dan sebagainya. Tapi dekat sini Allah tak cerita pasal sahabat sebab para sahabat tak berjumpa pun dengan Dajjal. Betul? Para sahabat tak jumpa ni, Allah cerita pasal kita ni. Allah cerita pasal umat akhir zaman. Okay, siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, maka tahniahlah kepada orang-orang yang beriman ni. Kerana apa? Dah dapat selamatkan diri daripada Dajjal. Kerana itu janji Allah. Kalau kau berpegang teguh kepada Al-Quran, kau berpegang teguh kepada surah Al-Kahfi ini, maka ianya akan dapat lindung kita daripada fitnah Dajjal. Rasulullah tambah lagi, orang-orang beriman ni siapa yang melakukan kebaikan. Okey. Kalau dalam English kan ada singular, ada plural, betul? Dalam bahasa Arab pun sama. Ya'maluna shalihat. Shalihat sekali sini adalah plural sebenarnya. Okey, kebaikan. Tetapi bahasa Arab ni, indahnya bahasa Arab ni, dekat sini plural selalunya maksudnya banyak, betul? Maknanya kita nak kena lakukan banyak kebaikan, betul? Itu kalau kita faham secara literal. Tetapi para mufassir membawakan maksudnya dekat as-shalihat kat sini, walaupun dia plural, kan, sebenarnya dia adalah amalan yang sedikit tetapi kualitinya yang banyak. Maksudnya apa? Tak kisahlah kita buat kebaikan sikit pun, tapi keikhlasan kita dalam lakukan kebaikan tersebut. Walaupun kita ni tak mampu untuk lakukan kebaikan yang banyak, macam kita tengok orang lain macam selalu lakukan kebaikan. Kita tengok orang sana, orang sini semua buat kebaikan, tapi kita tak mampu. Mungkin kita ada banyak tanggungjawab atau kita tak ada tenaga yang banyak macam tu. So kita lakukan sedikit saja. Tapi Allah tak pandang kebaikan tersebut atau tak pandang perlakuan tersebut, tetapi Allah pandang keikhlasan, kualiti keikhlasan kita dalam melakukan kebaikan tersebut. So maknanya kebaikan dari sudut Allah ni bukan kuantiti, tapi lebih kepada kualiti. Okey, walaupun kita lakukan sedikit, tetapi kalau memang kita lakukan dengan niat lillahi ta'ala, dengan keikhlasan yang sesungguhnya, maka itu yang akan Allah pandang. Sama juga dengan hal sedekah. Tengok orang ni sedekah tiap bulan dia sedekah 1,000. Tapi kita nak sedekah 1,000 tiap bulan macam tak mampu. Mungkin contohlah kita mampu setiap bulan kita mampu $10 ataupun $1 ataupun $1. Okey, tapi yang $1 ni kita keluarkan daripada duit kita yang memang, contoh kita memang ada like $100 ataupun berapa je lah, dah tolak. Tinggal ini je perbelanjaan kita. So daripada perbelanjaan kita tu kita keluarkan a portion untuk kita sedekah. Beza kan dengan orang yang derma 1,000 tapi sebenarnya dah ada 100,000. Beza tak? Beza. Sebab tu Allah tak pandang berapa banyak yang kita buat amal. Allah pandang kualiti. Yang mana yang ikhlas? Mungkin yang 10 sen yang anak kita masukkan dalam masjid tu lagi bernilai daripada $10 yang kita masukkan. Sebab apa? Mungkin dia masukkan 10 sen, niat tak ada apa-apa. Betul? Tak ada apa-apa. Tapi kita mungkin masuk $10. Hari ni kita macam teriak sikit masukkan $10. Mungkin. Okey. So maknanya dekat sini amal kebaikan, amal ibadah memang susahlah untuk kita lari daripada pandangan manusia.
Tapi itu yang kita kena put a stop sebenarnya. Sebab selagi mana kita nakkan pandangan manusia, selagi mana kita nak orang appreciate kebaikan yang kita lakukan, selagi itulah kita susah nak capai tahap keikhlasan yang sebenar. Bukan mudah, memang bukan mudah. Tapi boleh cuba kan? Kena cubalah pelan-pelan. Okey? Lalu Allah cakap tahniah kepada orang-orang yang beriman ni, yang telah melakukan amal soleh ni. Apa yang mereka dapat ni? Tahniah kerana apa? Annalahum ajran hasana. Bagi mereka adalah ajran hasana. Ajran ni maksudnya balasan. Hasana sebaik-baiknya. Okey. Okey. Menariknya dekat sini, okey, kita tak dekat dalam ayat ni yang kita faham ajran hasanah ni bukan yang mereka dapat dekat dunia, yang akan mereka dapat dekat akhirat. Macam mana kita tahu? Sebab ayat seterusnya. Tapi yang nak cerita dekat sini sebab apa? Sebab bila kemunculan Dajjal nanti kan, macam sekarang, zaman sekarang ni kan zaman boykot dan sebagainya kan. Zaman-zaman boykot, sebenarnya kita masih ada pilihan tau. Kita masih ada pilihan yang mana kita masih boleh orang kata menikmati nikmat dunia. Okey. Tapi zaman Dajjal nanti, bila sekarang ni baru kroni-kroni dia je kan. Bila ketua dia, kepala dia Dajjal dah datang ni, tapi kita dah tak boleh pilih dah. Kita dah tak boleh nak, macam sekarang ni kita masih kena seimbang antara dunia dengan akhirat. Tapi bila Dajjal turun, kita dah tak boleh nak seimbang dah. Kita kena pilih kan. Kita nak dunia, kita nak akhirat. Itu je. Kalau kita nak dunia, habislah akhirat kita. So, kalau kita kena ambil akhirat, kat situ yang kepercayaan kita terhadap Allah SWT memang nak kena tinggi lah. So, bila kita ambil akhirat, tentu jangan kata McDonald lah. Air putih pun kita nak dapat susah. Sebab apa? Waktu itu dalam hadis yang sahih Nabi cakap, makanan orang yang beriman time tu cuma adalah zikir. Zikir apa? La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu je makanan orang Islam waktu ketika itu. Makanan bagi orang-orang yang beriman itu sahaja dah akan membuat kita kenyang. Secara logik, fikir memang tak logik lah. Tapi itu yang Nabi cakap. Okay, sebab tu susah nak hadap zaman nanti Dajjal datang ni. Sebab tu Allah cakap dekat sini ajran hasanah. Dan balasan bila kita tempuh benda ni, Allah tak balas kita kat dunia. Allah balas kita dekat akhirat. So maknanya kita masuk, bila kita jumpa dengan Nauzubillah min zalik, bila kita berada dalam situasi tersebut, kita takkan dapat ganjaran dekat dunia. Macam sekarang, amal ibadah yang kita lakukan kan, contoh macam sedekah. Allah janji dalam Al-Quran, kita tak akan miskin dengan sedekah. Kalau kita sedekah, Allah akan datangkan lagi banyak rezeki. Betul tak? You guys pernah alami tak? Macam you tolong orang dengan ikhlas, lepas tu macam tiba-tiba rezeki datang. Betul kan? Itu semua adalah antara balasan-balasan yang Allah bagi dekat dunia. Tapi bila kita lakukan benda ni, Allah tak balas dah dekat dunia. Allah akan balas dekat akhirat nanti. Okey? Dan macam saya cakap tadi kan, bahasa Arab ni bahasa Arab ni dia that's a very particular tau dengan word yang orang pilih. Okey, word ajran dekat sini, balasan ataupun upah. Ajran ni selalu digunakan untuk urusan-urusan dunia. Okey, ataupun ajran dalam kata lain maknanya dia upah. So kalau macam contoh kita kalau kerja end of the month kita dapat gaji. Betul? So maknanya jangka masa pendek. Ada tak awak kerja 10 bulan kemudian baru dapat gaji? Tak, lari cabut ke kerja tempat lain, betul? So kalau kita order makan, kita ada orang buat order makanan kita dah deliver makan, kita dapat upah, betul? So setiap pekerjaan yang kita lakukan dalam bisnes, kita pasti akan dapat upah tersebut. So maknanya upah ni dalam jangka masa yang pendek sebenarnya. Lalu kenapa Allah gunakan perkataan ajran dekat sini? Sebab umpamanya Allah nak cakap, kau tunggu kejap je balasan yang akan datang. Sebab betul kan? Dunia ni sebenarnya hanyalah sementara. Dia tak selama-lamanya. Mungkin dari sudut kacamata kita nampak mungkin mungkin kita hidup lagi, contoh Umar Nabi Muhammad paling dalam 80 tahun. Contohlah kalau dunia ni adalah keseluruhan kehidupan dunia ni adalah 1 juta tahun contoh. Dan kita adalah tahun yang ke 999,000 mungkin.
Ada lagi banyak kan. Dalam pada mata kita, oh lama lagi nak kiamat. Tapi kalau kita lihat daripada sudut atas, maknanya lagi sikit je lah kan sebenarnya. Betul? Kalau nak tengok jangka masa yang panjang, oh tinggal ini je sebenarnya. So maknanya tinggal sikit je masa kan. So memang kita dah dikenal dengan akhir zaman. So memang masa dekat dunia ni memang dah sikit dah dengan macam-macam perkara-perkara yang pelik-pelik berlaku belakang-belakang ni kan. Mekah Madinah dah mula hujan lebat dan sebagainya. Itu semua adalah tanda-tanda. Okay, dah banyak dah sebenarnya tanda-tanda kecil kiamat ni semua dah keluar. Tinggal tunggu tanda besar je. Tinggal tunggu tanda-tanda besar je. Okay, so Allah nak cakap, oh sekejap je lagi dah sebenarnya. Kau akan terima balasan. Tak perlu tunggu lama sebenarnya. Okay. Lalu apakah balasannya? Allah cakap adalah ajran hasanah. Ini balasan yang sebaik-baiknya. Apakah balasannya? Allah sambung dalam ayat seterusnya. Makithina fihi abada. Maka akan apa? Mereka akan tetap tinggal di dalamnya itu selama-lamanya. Maknanya dekat sini Allah tak perlu sebut pun balasannya itu adalah syurga. Kita dah tahu dah. Kalau balasan akhirat maksudnya adalah syurga. Awak pernah dengar perkataan khalidina tak? Dalam Quran, selalunya kalau kita baca kalau Allah nak describe pasal syurga ni kan, selalu Allah akan sebut khalidina fihi abada. Betul tak? So selalunya perkataan syurga ni diiringi dengan perkataan khalidina. Okey, makithina ni membawa maksud yang sama, tapi apa perbezaannya adalah okey, dia macam gini. Saya macam pernah share tahu pasal makithina ni. Makithina ni dia perasaan yang ternanti-nanti dalam keadaan yang gembira. Contoh macam kita nak kahwin, kan, nak menanti hari persandingan tu, hari pernikahan tu, apa kita rasa? Berdebar tak? Berdebar yang best ke berdebar yang tak best? Berdebar yang best kan? Berdebar yang best. Ataupun mungkin dah dapat anak. Dalam tengah on the way nak pergi dah 9 bulan. Tak lama lagi akan berjumpa dengan anak yang dah kita kandung. Perasaan tu kan macam anticipating kan. Macam tak sabar nak tunggu. Macam tak sabar nak tunggu. Ya, so macam apa jugalah macam pekerjaan baru. Excited tak? Excited kan? Tapi bila you dah kerja 10 tahun, masih sama tak perasaan pergi kerja tu? Sama? Sama okay. So maknanya as time goes by perasaan tu akan hilang. Daripada kita excited awal-awal, dia akan jadi macam ada time boring sampai drag your feet to work. So ada time best balik. So macam kehidupan macam itu kan. Okay. So itu adalah makithina. Okay, sentiasa perasaan anticipating tu sentiasa ada. So dalam itu yang menarik ajran hasanah tadi tu. Sebab Allah tak cakap ajran, Allah cakap ajran hasanah. Balasan yang sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Orang-orang yang dipilih untuk masuk syurga ni, dia akan ada perasaan makithin. Dia akan ada perasaan yang sentiasa rasa gembira, sentiasa rasa tak sabar, sentiasa rasa berdebar-debar dekat dalam syurga tu. Sentiasa. Kalau kita dekat dunia, sifat tu sementara je kan. Dia takkan selama-lamanya. Tapi kalau dekat akhirat, sifat tu forever. You akan forever feels like that. So tu saya kalau dulu waktu ajar live kan, ada anak murid tanya, tak boring ke duduk kat syurga selama-lamanya? Kalau fikir balik macam, kalau kat syurga semua dapat, so what's there kan? What's in it for me? What's there? Apa lagi aku nak? Tapi bila kita fikir balik, sekarang ni kan, kita dah hidup, sekarang hidup berapa lama? Apa? 33. Dalam 33 tahun yang awak hidup, awak dah jelajah satu dunia. Belum kan? So awak rasa kalau awak hidup sampai 100 tahun, awak dapat jelajah tak satu dunia? Belum tentu. Kalau awak dah sampai 100 tahun, awak rasa kalau awak diberi pilihan untuk hidup lagi 100 tahun dalam keadaan yang sihat, awak nak tak? Nak lah kan? Sebab apa? Sebab kita belum puas dengan kehidupan dekat dunia. Banyak tempat lagi kita belum pergi. So maknanya ini adalah dunia tau. Dunia yang nikmatnya hanyalah 0.00001% daripada apa yang dekat syurga. Dan kita tahu syurga tu sangat luas.
Okey, saya pernah share kan dekat daripada langit ke langit adalah 500 tahun perjalanan. Begitu juga dengan syurga, dari satu syurga ke satu syurga yang lain. So maknanya syurga tu berkali-kali ganda besar daripada dunia ni. So memang kita tak akan terbaik. Maksud lepas Allah pula cakap ini adalah perasaan kita dekat syurga, makisin. Maknanya kita tak akan pernah rasa boring pun dengan syurga. Ada je benda yang kita nak buat dekat syurga. So memang tak boleh nak terbayang dah. Hatta dekat dunia ni yang penuh dengan dugaan, nak pergi holiday nak kena kerja dulu, nak kena penat lelah dulu, maksud nak kena keluarkan duit pergi holiday dan sebagainya. Itu pun kita dah rasa enjoy, kita dah rasa nikmatnya. Apatah lagi dekat syurga tak payah buat apa. You can just ask apa yang you nak. So perasaan, sebab tu Allah masukkan kita dekat dalam syurga ni bukan dengan perasaan yang kita ada sekarang ni. Mungkin kalau kita masuk dengan perasaan yang kita ada sekarang ni, mungkin kita akan boring. Tapi sebab Allah tetapkan, Allah bahagi perasaan makisin ni dekat orang-orang penghuni-penghuni syurga, maka syurga itu tak akan pernah, orang kata tak akan pernah rasa bosan bagi penghuni-penghuninya. So ada banyak benda, nikmat-nikmat yang kita tak boleh nak bayangkan sekarang. Hatta kadang-kadang nikmat yang ada dekat dalam dunia ni pun ada benda yang kita rasa macam dah wow sangat. Dah wow sangat. Apatah lagi nikmat-nikmat yang akan Allah datangkan dekat syurga nanti. Okey. So maknanya perasaan ni akan konsisten selama-lamanya. So ada masa Allah akan guna khalidin. Khalidin ni bukan berkenaan perasaan, tapi khalidin ini maknanya kekal berada di dalam syurga, tetapi itu adalah bukan perasaan, itu adalah status. Status dia akan apa? Selama-lamanya di syurga. And mind you, Allah tak gunakan ini untuk syurga sahaja. Allah gunakan perkataan ini untuk neraka juga. Ada dalam ayat lain Allah gunakan perkataan makisin juga di dalam neraka. So bayangkan dekat dalam neraka, apabila khalidin pun Allah gunakan untuk neraka, selama-lamanya kekal dekat dalam neraka. Dan selama-lamanya dalam neraka tu khususan bagi untuk orang-orang yang mati bukan dalam keadaan yang beriman. Okey, memang itu janji Allah. Okey, jadi selama-lamanya dalam neraka, maknanya dalam neraka kena apa? Kena seksa. Dan orang kata, alah nanti lama-lama lalilah kan. Betul tak? Kita pernah dengar kan banyak kes abuse. Yang mana akhirnya dah lali dah kena pukul. Betul? Hari-hari kena pukul. Sampai dah tak rasa dah. Sebab apa? Kulit kita dah akan satu masa dah akan jadi kebas. Tapi dalam kat neraka tak macam gitu. Kat neraka anticipating yang ada kat syurga tadi tu, akan ada juga dekat dalam neraka. So bayangkan, memang tak boleh nak bayangkan lah. Kita ni sentiasa rasa tersakiti dengan azab-azab yang diberikan dekat dalam neraka. Apakah kita lah na'udzubillah min zalik. Orang-orang penghuni-penghuni neraka. Dia tak akan pernah apa orang kata hilang rasa sakit tu, tak akan pernah. Hatta diorang merayu-rayu untuk dimatikan pun memang tak akan mati. Siksaan itu akan berulang dan setiap kali diulang tu dia akan rasakan sakit yang sama. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua dijauhkan daripada api neraka. Sebab tu saya tak bergembala kan, kadang-kadang ada orang joke kasar, gurau, tak apalah nanti aku spend dekat neraka satu hari, atau aku ni memang ahli neraka. You know that kind of joke. If you truly know the meaning of neraka, you takkan ada hati dan perasaan untuk bergurau macam tu. Sebab satu hari dekat neraka ni, dia bukan satu hari macam kita kat dunia. Kalau satu hari kat dunia ni pun rasa takkan mampu. Tapi satu hari kat neraka ni umpama 1000 tahun kita dekat dunia ni. So macam mana you nak face that? Sebab tu kehidupan kita yang sementara dekat dunia ni, one of our goal memang masuk syurga. Masuk syurga, insyaAllah kalau memang orang kata confirm plus chop, insyaAllah kalau kita mati dalam keadaan yang beriman. Tetapi kita ada dosa-dosa yang lain kan, yang mana dosa-dosa ini kalau kita tak sempat untuk minta ampun, tak sempat untuk taubat, kita kena selesaikan dekat dalam neraka. Dan itu yang kita tak nak. So itu antara orang kata hacks lah. Antara hacks yang kita boleh buat adalah satu, banyakkan amal ibadah. Okay, banyakkan amal ibadah. Kerana apa? Bila ditimbang, dia bukan kira contoh kan, bila kita timbang kan, berat mana satu berat, baik ke jahat.
pahala ke dosa. Okey, bukan kalau pahala kita ada 60, dosa kita ada 40, so 40 dia settle, tak. Dia ikut mana je. Mana yang berat. So, antaranya banyakkanlah amal ibadah. Banyakkan dalam kehidupan seharian kita ni, banyakkan memberi manfaat kepada orang lain. Semoga-moga apabila kita timbang kelak, bahagian yang pahala ni lebih banyak daripada bahagian yang dosa. Okey. Dan hak yang kedua adalah dengan harapan kita ni adalah umat yang sangat beruntung kerana kita merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara nikmat menjadi umat Nabi Muhammad adalah chances untuk dapat syafaat daripada Rasulullah. Syafaat daripada Rasulullah adalah umpama express tiket tu jannah. Maksudnya awak terus masuk syurga tanpa dihisap. Masuk apa hisap? Tanpa lalui semua ni lah, timbang lah, jalan sirat lah, mizan lah dan sebagainya. Tanpa lalui. Semuanya express. Tak perlu beratur pun. Sebab beranak masuk syurga, beratur pun panjang. Okey, so itu antara nikmat terbesar lah menjadi umat Nabi Muhammad. Dan nak dapatkan syafaat Nabi, maknanya apa? Kita nak kena ikutlah ajaran Nabi Muhammad SAW. Okey. So itu adalah maksud perkataan makithina fihi abada. Khusus kalau kita tengok kan, khusus Allah boleh je Allah sambungkan ayat tadi, tapi tak Allah pecahkan menjadi satu ayat saja. Nak cakap begitu eksklusifnya ayat nombor 3 ni makithina fihi abada, eksklusifnya ayat yang Allah nak khususkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran tadi, yang mana orang-orangnya akan masuk ke dalam syurga dengan perasaan yang sebegitu. Khususan ayat Allah pisahkan ayat tersebut. Jadi masuk syurga dalam keadaan yang begitu begitu senang, begitu bahagia. Okey, apa yang akan kita dapat dekat dalam syurga kelak. Okey. Lalu seterusnya Allah sambung, Allah cakap apa? Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. Okey, Allah mempunyai anak. Ini ayat nombor 4 adalah yang ketiga Allah memberi amaran. Wa yunzira ni maksudnya memberi amaran. Okey? Wa yunzira allazina qalu. Allah beri amaran kepada siapa? Ya, kita sekarang dekat ayat 35, okey? Allah memberi amaran kepada siapa? Allazina qalu, kepada mereka yang berkata apa? Berkata apa? Berkata, ya Allah ni, mereka ni siapa? Kita tengok dulu. Mereka ni siapa? Mereka ni adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin Mekah. Mereka ni adalah golongan yang famous yang mana selalu cakap Allah ni ada anak. Okey, Allah ni ada anak. Okey, kalau macam golongan Nasrani, mereka katakan Nasrani Kristian lah. Isa ni adalah anak Allah. Kalau golongan Yahudi, Uzair ni adalah anak Allah. Uzair ni siapa nanti kita bincangkan. Musyrikin Mekah ni pula dikatakan siapa? Malaikat ni merupakan anak Allah. Ada je lah alasan-alasan yang mereka akan datangkan nak twist ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi seperti mana yang kita tahu, Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri. Allah tidak perlukan anak, Allah tidak perlukan ibu dan ayah, Allah tidak perlukan siapa-siapa pun untuk wujud di dalam dunia ini. Okey? Jadi, siapa Uzair ni? Uzair ni adalah orang kata dia macam satu individu yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Okey, dan ayat mana kita dah dapat kisah Uzair ni? Kisah Uzair ni Allah ceritakan di dalam surah yang kedua, dalam surah Baqarah. Okey, dalam surah Baqarah. Ayat awal-awal lagi ni. Allah hilang lagi je. Ayat awal-awal lagi ni. Ayat dalam surah Baqarah ayat 259 full cerita pasal Uzair. Uzair ni siapa? Uzair ni ada kata dia Nabi, ada kata dia bukan Nabi. Wallahu ta'ala alam. Siapa pun dia adalah orang yang diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Okey, dan Uzair ni adalah dia mengikuti kitab ajaran Taurat. Okey, kitab ajaran Taurat.
Dan ada satu ketika ni waktu satu ketika dunia ini sedang di bawah Uzal ni, dia hidup dalam satu zaman di bawah pemerintahan seorang raja yang zalim, nama dia Bukhtun Nasar. Okey, Bukhtun Nasar dia ada dalam pelik-pelik dia dekat dalam sejarah, tapi ada dalam satu hadis dhaif ni. Hadis dhaif ni maksudnya hadis yang lemah lah. Hadis yang lemah ni kita boleh pakai sekiranya bergantung kepada bukan bergantung pada amal ibadah. Okey, so hadis dhaif ni dia kata apa? Dekat dalam dunia ni ada 4 raja yang terbesar. 2 mukmin, 2 kafir. 2 mukmin siapa? Raja Zulkarnain yang kita akan ceritakan dalam hujung-hujung surah Kafir nanti, dengan Nabi Sulaiman. Tahu tak kisah Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang sangat kaya. Okey, dan Nabi Sulaiman juga merupakan raja bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada jin. Okey, lepas tu 2 kafir ni siapa? Raja Namrud dengan Raja Bukhtun Nasar. Adalah 2 raja yang sangat zalim lah. Okey, Namrud ni dia zaman-zaman Firaun jugalah. Ada Namrud, Qarun dengan Firaun. Okey, tiga negara raja yang zalim ni. Okey, so dalam surah Baqarah ni Allah ceritakan mengenai seorang ni kembali kepada Uzair lah. Dia masuk kepada satu kampung. Kita tengok kan, kalau kita tengok kan ni, dia melalui sebuah negara yang telah runtuh segala bangunannya. Okey, so dia jalan-jalan. Uzal ni dikatakan seseorang yang suka menjelajah dunia. Okey, dia suka jalan-jalan. So dia sampai dekat satu perkampungan ni, dia tengok perkampungan ni telah roboh. So dia terfikir macam mana tempat yang roboh ni nak dibangunkan kembali. So macam mana, takkan selama-lamanya roboh macam itu kan. So dalam Al-Quran dia kata apa? Bagaimana Allah akan menghidupkan membina semula negara ini sesudah matinya atau sesudah rosak binasanya. Okey, so menariknya lepas tu Allah terus buat apa? Bila dia dah ada fikiran kan, so dia masuk, dia duduk, dia rehat kat satu tempat, lalu Allah matikan dia. Okey, Allah matikan Uzal ni. Lepas tu Allah matikan Uzal ni, so dikatakan selepas 100 tahun lalu ia dimatikan oleh Allah dan dibiarkan tidak berubah selama 100 tahun. Lama tak 100 tahun? Lama. Kemudian Allah hidupkan dia semula. So bila dihidupkan semula, lalu ditanyakan kepadanya, qala kam labista, berapa lama engkau dah tinggal kat sini? So apa Uzal jawab? Mungkin satu hari atau setengah hari je. Dia rasakan macam dia tidur je. Tapi sebenarnya dia dah dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Lalu Allah pun cakap, engkau telah tinggal berkenaan semilikan selama 100 tahun. Apa jadi? Waktu dia dimatikan tu, dekat depan dia ada makanan dan keldai. Keldai tu tonggangan dia lah. Jadi bila dia bangun, kenapa dia cakap dia tidur dalam setengah hari ke 1 hari? Sebab makanan tu masih elok. Masih macam gitulah. Kalau ikut logik, dah 100 tahun apa jadi makanan tu dah apalah, dah tak ada kan. Okey, so dan Allah nak tunjukkan kuasa Allah ni. Makanan tu sebegitu, tapi keldai dia ni dah hancur. Dah jadi debu lah orang kata, dah jadi debu. Sebab dah matilah. Dah mati, dah dibiar lama, jadi debu, tinggal tulang saja. Okey. Lalu Allah cakap dalam ayat Al-Quran ni, wanzur ila himarika, dan perhatikanlah pula kepada keldaimu yang tinggal tulang-tulang tadi tu. Walinajlaka ayatan linnas, dan kami akan jadikan ini sebagai tanda kekuasaan kami bagi umat manusia. Allah cakap apa? Wanzur ila al-'izami kaifa nunshizuha, dan lihatlah kepada tulang-tulang itu bagaimana kami menyusunnya, summa naksuha lahman, dan kemudian kami menyalutkannya dengan daging. So maknanya Allah jadikan balik keldai itu depan mata si Uzal ni satu persatu. Apa yang tengok magic show kan, kata-katanya magic kan, macam ada show terus jadi kan, ataupun Cinderella mungkin jadi benda tu kan, umpamanya sebegitu. Tapi ni real life, Allah buat, Allah jadikan daripada debu-debu dengan tulang tadi tu, Allah bina semula, Allah hidupkan semula keldai dia, dan depan mata Uzal ni Allah letak balik daging-daging dia semua. So maknanya Uzal ni nampak depan mata yang Allah jadikan, Allah hidupkan keldai dia tu. Dan ini bukan hadis, ini ayat Quran. Dalam Quran, surah Al-Baqarah, ayat 259.
Okey, maka telah jelas kepadanya apa yang telah berlaku. Sebabkan dia bukan question Allah tau. Dia macam ada macam that thoughts kan, macam agaknya macam mana lah Allah bina balik semula benda-benda ni semua. So Allah tunjukkan depan mata dia apa sahaja Allah kehendaki, maka ianya akan terjadi. Lalu Uzair pun katakan kepada dirinya sendiri, sesungguhnya sekarang aku mengetahuinya dengan yakin, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey, so kenapa sejarah ni dia ada dua tau. Satu, apa yang kita boleh dapat dalam hadis dan dalam Quran. Lagi satu, apa yang kita boleh dapat daripada Israiliyat. Pernah dengar tahu buat Israiliyat? Israiliyat ni adalah so-called macam hikayat orang-orang Israel. Okey, sebab apa? Sebab daripada zaman Nabi Yaqub sampailah Nabi Isa, mereka ini semua daripada keturunan Yahudi, keturunan Israel. Kan mereka ini digelar sebagai Bani Israel. Bani Israel ni apa? Seperti mana saya pernah mention sebelum ni, Israel ini adalah kata nama nickname bagi Nabi Yaqub. Jadi kalau kita nampak Al-Quran Bani Israel ini bukanlah ditujukan kepada Israel yang sekarang ni, tetapi adalah ditujukan kepada anak-anak Nabi Yaqub. So maknanya daripada Nabi Yaqub punya keturunan sampailah Nabi Isa. Jadi para anbiya kan di kalangan mereka, betul tak? Jadi di kalangan mereka ni, mereka ada sejarah mereka sendiri. So dinamakan sejarah-sejarah mereka ni dinamakan sebagai kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat. Ada betulnya, ada yang tak betulnya. So nak kena bila kita baca daripada kisah-kisah Israiliyat ni, nak kena rujuk balik dengan Quran dan hadis. Kalau bercanggah, tak boleh pakailah. Sebab tu saya bila dah besar ni kan, saya terkejut juga sebab dulu waktu kecil-kecil sebenarnya banyak cerita-cerita sebenarnya datang daripada kisah Israiliyat, bukan daripada Quran, bukan daripada hadis. So bila kita dengar sejarah, bila kita dengar, nak kena check balik sumber dia datang dari mana, daripada sumber yang sahih ataupun tidak. So ini saya sambung daripada kisah Israiliyat. Dikatakan sebab Al-Quran sampai situ saja. Kenapa Uzair ini diagung-agungkan oleh Yahudi? Sebab asalnya tak kenal kan? So kan dia dah dimatikan selama 100 tahun, betul? So bila dia dah hidupkan kembali, so lalu dia turun. Kan saya cakap tadi, dia hidup dalam keadaan raja yang zalim. So raja yang zalim ni adalah anti, senang kata orang-orang Israel, orang Yahudi ni memang mereka ni adalah hamba abdi buat sekian lama tau. Diorang punya kehidupan ni, Bani Israel, orang-orang Yahudi ni, kehidupan mereka ni sebenarnya sentiasa menjadi hamba abdi. Lalu akan dibebaskan oleh Allah, beriman kepada Allah, datang Nabi beriman kepada Allah. Bila sekian lama mereka akan dapat nikmat kan, mereka akan lupa diri, lalu mereka akan jatuh balik. Begitu je lah, diorang je cycle. Jadi selalunya orang-orang Yahudi ni banyak menjadi musuh kepada orang-orang lain. So yang saya cakap tadi, raja yang zalim tadi, Raja Bukhtunasar tu, dia hapuskan semua kitab-kitab Taurat. Dia hapuskan semua orang-orang Yahudi yang ada ilmu dan sebagainya. Jadi bila Uzair ini bangun balik, waktu tu kat dalam dunia tu, tempat tersebut kira dah tak ada ajaran. Jadi bila Uzair turun, Uzair carilah kan, dah 100 tahun, betul? Dah 100 tahun. Uzair nak balik rumah, so nak balik kampung dia sendiri. So dia katakan bila balik kampung, bila dia cakap dia ada Uzair, tak ada orang percayalah sebab dah 100 tahun berlalu. Dan orang-orang kat situ semua dah orang-orang yang lain. Jadi bila dia balik dekat rumah dia tu, ada satu nenek yang sangat tua dan dikatakan itu adalah macam adik dia ke ataupun anak saudara dia ke, macam itulah hikayat mereka lah. Jadi dia yang confirmkan yang memang ini sebenarnya Uzair. Ada buat background check dan sebagainya kan. So bila dia katakan ini Uzair, baru semua orang percaya. Dan macam mana lagi orang percaya, sebab Uzair dia mampu untuk keluarkan semua isi-isi Taurat. Jadi diorang rasa macam macam ajaran kembali. So diorang rasa macam ajaran kembali. So diorang agung-agungkan Uzair sebab 100 tahun dah berlalu. So bila dia dapat tahulah kan Uzair dimatikan, selama 100 tahun ada dihidupkan kembali. So kisah ini menjadi satu kisah yang menakjubkan bagi mereka. Lalu itu yang dikatakan Uzair ini merupakan anak Allah, na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Sebab dihidupkan semula dan dia bawa datang kembali ajaran Taurat tersebut. Sebab tu dia diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi.
So itu datang kisah mana dia orang katakan Uzair ini adalah anak Allah, na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi kalau Nasrani kita tahulah kenapa orang cakap Jesus anak Allah dan sebagainya kan. Musyrikin Mekah ni pula kenapa dia katakan malaikat anak Allah? Orang-orang musyrikin Mekah memang dia dari kalangan orang-orang yang jahiliah. Orang-orang jahiliah ni memang diorang memang cakap sembarang aja. So dia tak ada base. Ada lagi. Ini paling teruk lah. Macam at least, bukanlah kata at least kan, tapi macam kisah Nabi Isa dan kisah Uzair ni adalah orang kata base kenapa diorang cakap anak Allah, sebab ada kisah miracle yang berlaku. Tapi yang macam musyrikin Mekah ni dia asal boleh sembrono je. Tiba-tiba malaikat anak Allah. Sebab apa? Sebab nak twist apa yang Nabi Muhammad sampaikan. Okey? Jadi itu adalah kisah Uzair kenapa mereka katakan Allah. Saya nak share bila Allah cakap kenapa Allah bagi amaran kepada mereka yang katakan apa ini adalah anak Allah dan sebagainya. Saya nak share, tak ada pula dekat sini satu ayat Quran, saya lupa pula ayat apa je Dalam satu ayat Quran yang Allah ceritakan kenapa begitu orang kata sebenarnya perkataan kita katakan Allah itu ada anak, that statement itself is very big. It's very huge. Sebab bila saya tak ingat ayat dia apa, tapi saya share je lah. Kita kat sini ada tak? Okey, tak apa. Saya just share. Saya tak ingat ayat dia apa ayat berapa, tapi dalam ayat tu Allah cakap setiap kali perkataan itu disebut, kita taklah kita belajar lah kan. Setiap kali mereka ini mengatakan Allah itu ada anak, dia umpama langit terbelah. Allah yang marah tu umpama langit terbelah, bumi terbelah. So kalau kira macam kalau Allah tak jaga kita ni, setiap kali dikatakan, setiap kali orang ni katakan Allah ni ada anak, dia punya dahsyatnya perkataan tersebut umpama sedemikian. So bayangkan kalau Allah tak jaga kita. Kerana mulut orang-orang yang sebegini, bayangkan kalau Allah tak jaga kita. So dia so dahsyatnya perkataan tersebut macam tu lah. Sebab Allah ni adalah pencipta kita kan. Allah ni adalah pencipta dan mereka menuduh Allah ada anak, mereka menuduh Allah beranak dan diberanakkan dan sebagainya. Itu adalah orang kata fitnah terbesar yang mana dahsyatnya umpama sebegitu. So kadang-kadang kita baca macam alah biasa je buat dia sebab ada banyak sangat kan kita rasa biasa, tapi sebenarnya dahsyatnya perkataan tersebut sebegitu. So sebab tu bila dalam Al-Quran kan, dalam Al-Quran perkataan subhanallah, perkataan subhanallah ini selalu diiringkan dengan word-word yang sebegini. Kalau nanti macam Allah macam sebut macam apa ada anak dan sebagainya, nanti depan belakang atau jauh sikit mesti ada perkataan subhanallah untuk mengagungkan Allah. Setiap kali ada ayat lah macam sokong macam menjatuhkan Allah, akan diiringkan dengan perkataan yang mengagungkan Allah. Sebab apa? Perkataan Allah ada anak itu dia punya implikasi dia sangat dahsyat. Okey, jadi sebab tu Allah begitu marah dengan orang-orang musyrikin Mekah. Sebab banyaknya benda yang kau nak create, kau cakap malaikat tu anak Allah. So tak make sense lah. Okey. So lalu Allah sambung, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Sebenarnya mereka ini tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya. Allah cakap pasal musyrikin Mekah ni lah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, dan tidak juga bagi datuk nenek mereka yaquluna illa kadziba. Sungguh perkataan syirik yang keluar dari mereka hanyalah perkataan yang dusta. Okey, yang ni kita okey. Dalam ayat ini sahaja ada 3 penyangkalan yang berlaku. Maksudnya 3 denial yang Allah nak bawakan. So Allah ada anak. So malahum, Allah cakapkan kepada mereka ni, orang musyrikin Mekah ni sebenarnya tak ada ilmu apa-apa pun. Mereka tak ada knowledge pasal Allah ni siapa. Tapi sebab waktu ketika ini mereka begitu benci kepada Nabi Muhammad, mereka begitu marah dengan Nabi Muhammad sebab bawa ajaran baru.
Jadi ajaran baru apa? Percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mereka begitu benci, begitu orang kata dia kalau dah benci kan, macam benda orang buat kan. Jadi antara yang mereka buat ni, mereka spread apa-apalah. Spread any rumours yang mereka boleh berkenaan dengan ajaran yang dibawa. Okey. Dan bukan sahaja mereka, tapi Allah sentuh nenek moyang mereka pun sebenarnya tak ada pengetahuan mengenai agama. Sebab bila mereka, apa agama mereka? Mereka ni sembah berhala, betul. Dan kenapa mereka begitu pegang dengan sembah berhala ni tak nak lepas? Sebab itu adalah ajaran datuk nenek moyang mereka. Dan orang Arab ni memang begitu, orang kata taksub dengan ajaran dibawa oleh family mereka. Jadi mereka tak boleh lepaskan. Dan sebenarnya dalam ni Allah bukan sahaja tegur orang mereka ni, Allah tegur juga nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka pun sebenarnya sama jugalah, dia kira macam ikut. Tak ada ilmu pun. Kenapa kau sembah berhala? Sebab nenek moyang aku sembah. Means you know nothing. Sebab tu bila kita bawa anak, bila kita beragama Islam, alhamdulillah daripada lahir kita beragama Islam. Betul. Semua daripada lahir kan. So bila anak kita lahir, otomatik kan dia akan jadi orang Islam. Tapi kita tak nak sampai anak kita bila orang tanya kenapa kau Islam, sebab mak bapak aku Islam. So apa tu maknanya kita tak ajar anak kita. So biar anak kita ini, bila kita didik, kita ajar dia berkenaan dengan siapa Allah tersebut. Barulah mereka tahu kenapa agama kau Islam, sebab aku percaya kepada Allah. Tak nak sampai orang bagi alasan, oh sebab mak bapak aku Islam. So maknanya dia know nothing about Islam sampai orang cakap macam itu. So maknanya agama ini bukan hanya diturut begitu saja, tetapi kita kena kenal. Tapi kalau tanya kepada musyrikah, kenapa mereka sembah berhala, mereka akan jawab sebab ini adalah agama nenek moyang mereka. Begitulah keturunan mereka. So itu yang Allah cakap, mereka ini tak ada knowledge, nothing. They know nothing about their own religion, they know nothing about their own reasons. Kenapa mereka sembah berhala? Itu adalah penyangkalan yang pertama. Okey, saya dah jumpa dah ayat dia dekat ayat ni sebenarnya dalam surah Maryam. Okey, saya bacakan ayat dia. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah kerana ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh kerana mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Okey, itu besar dahsyatnya. Itu adalah penyangkalan yang kedua. Allah cakap kaburat. Allah cakap kaburat kalimatan. Begitu besar, begitu dahsyatnya ayat yang mereka bawakan ni. Statement tu adalah kalimatan takhruju min afwahim. Kalimatan ni merujuk pada perkataan tidak baik, perkataan syirik. Perkataan syirik apa? Allah ada anak tadi tu. Daripada mulut mereka. Menariknya, kat sini kan, kalau kita tengok words yang digunakan Al-Quran ni adalah words yang kita gunakan juga. Kita kalau marah dengan orang kan, okey, ini adalah perkataan tak baik, betul tak? Perkataan tak baik. Kita tahu kalau kata perkataan tak baik pun datang dari mana? Mulut, betul tak? Perlu tak kita mention mulut? Tak perlu kan? Tapi bila masa kita akan mention mulut? Kita akan, bila kita marah orang cakap benda, mulut engkau ni aku cili, betul tak? So bila orang tu kita geram sangat dengan orang tu punya perkataan itu, saya dia ni mulut dia ni ya. Padahal kita tahulah kalau cakap kan benda mulut lah, boleh cakap benda lain. Tapi kita akan gambarkan kemarahan kita dengan orang tu, kita akan describe daripada mana perkataan tu keluar. Sesama juga dalam Al-Quran. Dia nak menunjukkan emosi dalam ayat tersebut. Kan, perkataan yang keluar pada mulut-mulut mereka ni begitu besarnya, kaburat, begitu besar, terlampau besar. Kalimah, perkataan takhruju keluar min afwahim, dari mulut mereka. Padahal sebenarnya kalau Allah cakap kaburat kalimatan takhruju minha, dah boleh dah. Kita dah faham dah. Tapi digunakan perkataan mulut mereka nak menunjukkan emosi daripada emosi yang mana bukan kata Allah ada emosi, tak, tapi emosi ayat tersebut nak menggambarkan yang betapa dahsyatnya perkataan keluar daripada mulut mereka tu. Faham tak? Kan dia macam ayat yang macam linggo kita kan bila berbual kan. Al-Quran ni sebenarnya kalau kita baca, kita kaji kan, sebenarnya banyak seperti linggo-linggo manusia. Walaupun dia punya level of literature sangat tinggi, tetapi cara Allah sampaikan ayat-ayat ini pun sama dengan cara kita berbuat. Okey.
So jadi dalam ayat-ayat ni kan, so Nabi Muhammad SAW setiap kali mereka katakan fitnah tersebut, fitnah yang mengatakan Allah ada anak, Nabi ni akan rasa sedih, terlampau sedih dengan ucapan mereka ni. Okey, jadi jadi lalu Allah akan sentiasa pujuk Nabi. Okey, dan ini penyangkalan yang ketiga bila mana Allah cakap in yaquluna, in tu maksudnya jika. Penggunaan perkataan ini dalam ayat ini menunjukkan betapa kerapnya mereka berbohong. Lalu Allah cakapkan, setiap kali mereka cakap, setiap kali yaquluna, setiap kali mereka bercakap, apa yang keluar daripada mulut mereka ni apa? Illa kaziba. Semuanya bohong belaka. So every time they speak, maknanya semuanya bohong. Every time they talk, tak ada benda yang betul. Semuanya tipu. Kita ada saya tak tahu lah, tapi saya pernah jumpa lah orang yang macam ni. Awak pernah tak jumpa orang macam ni? Apa benda dia cakap pun tak boleh percaya dah. Bohong aja kerja. Betul tak? Ada, mungkinlah dalam kehidupan kita akan jumpa orang macam ni. Jadi bila dia cakap dah, kita dah tak nak percaya dah. Sebab apa? Saya cakap semua tipu. Saya cakap semua tipu. So ni Allah gambarkan orang-orang musyrikin Mekah. Jadi tak payah nak kisah dengan orang ni semua ni. So apa yang mereka cakap ni semuanya bohong semata-mata. Tak ada yang betulnya dengan mereka ni. Okey? Jadi dalam ayat ni sahaja 3 penyangkalan yang berlaku. Allah deny 3 perkara. Yang pertama saya ulang adalah yang mereka ni tak ada ilmu. Penyangkalan yang kedua berkenaan betapa besarnya atau dahsyatnya perkataan yang mereka gunakan. Penyangkalan yang ketiga ni Allah akhirkan dengan setiap kata-kata yang keluar dari mereka tu semua adalah pembohongan yang belaka. Okey. Yes. So kaburat is dahsyat. Kaburat saja. Kaburat ni kan dia punya root word, saya cakap tadi kan, perkataan Arab dia ada banyak tau, dia punya cabang. Okey, kaburat ni diambil dari perkataan kabir. Kabir ni besar. Okey, so bila dia tukar baris jadi kabura, kan dia jadi kabura, dia maknanya dia bukan sahaja besar, tapi dia bukan big lah, dia huge. Atau ada lebih daripada huge tak? Ya itulah. Yang paling besar lah. So dia amat besar. Dia bukan setakat besar aja, tapi dia terlampau besar. Ataupun terlampau dahsyat lah. Okey, so itu adalah ayat yang kelima yang mana Allah menyangkal berkenaan dengan perkataan kira macam the explanation kepada ayat nombor 4 tadi. Okey, nak sambung lagi? Ustaz time very heavy content. Knowledgeable saya tak boleh absorb. Alamak. Okey, so yang lain macam mana? Okey. Oh, heavy sangat Okey. So maknanya so hari ni kita stop dekat ayat yang kelima. So maknanya dalam kelima ayat ni kita faham bahawasanya ini adalah karakter, padahal kita kalau kita tengok 10 ayat pertama ni pasal fitnah Dajjal kan, tapi Allah datangkan cerita-cerita ni sebab kita nanti akhirnya kita akan ayat ke-10 nanti kita akan tahu kenapa. Okey, sebab apa ini adalah antara cabaran-cabaran dunia yang kita kena lalui, dan ini adalah pegangan-pegangan yang perlu kita bawa, amalan yang perlu kita lakukan, dan ini adalah amalan yang sangat bagus setiap hari. Okey, setiap hari kita amalkan, tak hafal tak apa, baca je. 1 sampai 10 baca. Sebab bila kita selalu baca, lama-lama akan jadi, lama-lama kita akan sikit sebanyak kita akan boleh hafal lah, insya-Allah. Okey, wallahu taala bisawab. Ada soalan? Ustaz tadi ceritakan pasal Uzair. Ini cerita lain daripada Surah Kahfi, People of the Cave kan? So is lain daripada yang youths yang lain. Atau cerita dia macam sama? Yes, cerita dia lebih kurang sama, cuma yang ini satu orang. Yang tu kisah dia belum masuk lagi. Kisah dia akan masuk lepas ni, tapi memang kisah dia lebih kurang. Kira yang ini dulu. Nanti baru nanti Al-Kahfi tu. Kan kisah dia macam yes. Cuma biasa mereka lari daripada kekejaman. Yang ini dia jalan-jalan tak. Yang ini dia macam jalan-jalan
orang kata macam apa? Panjang ayat dia. So this is the first verse, second verse one. Apa sorry? Al-Kahfi ada 110 ayat. 10 ayat pertama ni dia lebih kepada kita punya pegangan fitnah Dajjal ni. Lepas tu akan masuk kisah. Dia ada 4 cerita penting. 4 cerita penting. Yang first kisah Ashabul Kahfi. Yang kedua kisah pemilik kebun. Yang ketiga kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan keempat kisah Zulkarnain dan Yajuj Majuj. Okey, tapi dia ada juga kisah-kisah lain. Tapi ini dia yang ada 4 points, the highlighted points lah, the highlighted stories yang as we go by kan, nanti kita akan nampak banyak benda yang relatable dengan kehidupan kita hari ini. Sebab tu surah ni digalakkan untuk kita baca every Friday kan. So memang sangat relatable dengan kehidupan seharian kita. Dan kalau kita tengok the 4 highlighted points ni kan, semua ada kena-mengena dengan kehidupan kita. Contoh macam kisah Ashabul Kahfi pasal keimanan. Okey, pasal apa? Pasal keimanan kita, ujian kita, terhadap keimanan kita. Okey, kisah pemilik 2 kebun, ujian kita terhadap harta benda. Kisah Nabi Musa, ujian terhadap ilmu. Okey, knowledge yang kita ada. Ya, kisah Zulkarnain dan Yajuj Majuj adalah ujian berkenaan dengan kuasa. Kekuasaan, kuasa, power. Okay, so all 4 ni, kalau kita tengok, benda ni adalah pengajaran yang sangat penting dan kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah lah, insyaAllah. Okay, so any other question? Yang tak ada berkenaan dengan ni pun boleh tanya. Saya mampu, saya jawab. Tak mampu, kita bawa ke next time. Saya laju sangat tak? Okey. Tak payah. Dia memang Ustaz tu banyak nak share kan. tak boleh. Stop me kalau tak boleh terima. Okey. So kalau tak ada soalan dan kita tutup dengan doa. Kita tutup dengan doa lepas akhir belajar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna lawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.